Saya pun pernah berpengalaman dunia. That's why ada one time Selangor tarik diri. Okay, disebabkan semua pemain yang Selangor base diambil oleh orang lain. Yes. So kita cakap dekat MR at that time lah. Kata, why should Selangor participate dengan player yang tinggal tulang ikan, isi semua orang dah ambil. Kalau masuk tournament pun kena kita. Okey, saya kalau ikutkan track rekod saya lah kan. Saya serve 6 orang presiden. Okay. Dah lama dah tua. Memang dah lama lah. Daripada Tan Sri, Datuk Zaman Han, sehinggalah kepada Datuk Sri, Datuk Wira Amiruddin Lee. Tapi so, 6 orang. Saya pernah lah juga wakil Selangor. Dalam keadaan tidak sengaja. Dah tak ada player. Player tak available, so saya yang ada kat situ. Terpaksa wakil Selangor lah. Saya main 2 game kot sebenarnya. Kota Baru berlawan dengan pasukan Kelantan, menang sebagai top scorer. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam episod kali ini, episod Pod Rugby. Jadi tetamu kita pada pagi ini ialah seorang watak yang mungkin anak-anak muda sekarang kurang kenal, tapi beliau telah lama berkecimpung dalam arena rugby dan sentiasa berada di Padang sekarang ni. Dalam kebanyakan kejohanan dia ada di Padang. Jadi kita nak berkenalan dengan watak lama Otai yang juga merupakan setiausaha agung Kesatuan Rugby Malaysia yang paling lama. Kalau tak silap saya 13 tahun sebagai setiausaha agung. Tak ada orang lain yang lebih lama daripada tetamu kita pada hari ini. Okey? Tetamu kita bernama M. Suhaimi Zainuddin. Selamat datang Mr. Yun. Dan juga namanya sebenarnya orang panggil dia Yun. Nanti kita tanya dia macam mana boleh dapat nama Yun tu. Okey, kita mulakan kita punya perbualan ni dengan nak kenal lebih lanjut tentang Cik Yun. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Nama saya M. Suhaimi bin Zainuddin. Itu nama dalam pendaftaran lah. Dalam IC lah, MIC. Dalam IC, okey. Memanglah nama Yun ni dikenali semenjak daripada tingkatan 1 sebenarnya. Mula dipanggil oleh kawan-kawan rakan sekelas. Dan di mana tu? Di Sekolah Menengah Sains Selangor. Okay. So ceritakan nama Yun tu sebenarnya adalah nama mak saya lah. Okey, tapi itu karakter di sekolah asrama macam tu lah. Apa juga yang pelik, itulah nama yang akan melekat sampai bila-bila. So anyway, benda tu dah jadi macam kata trademark saya lah kan. Tak nak elak pun. So okey. Cuma sekarang ni dah jadi glamour sikit tu. Y-O-N-Z. Yun. Sebenarnya Yun Z tu nama bapak saya lah. Campurkan Yun Zainuddin. Okey, terima kasih Cik Jamal, Tuan Haji Jamal dan juga kru-kru Pod Rugby ni. Ya, saya amat terharu lah diberi peluang untuk hadir pada hari ini sebagai tetamu kehormat yang pertama. Yang kedua. Okey, yang kedua. Alright, dalam Pod Rugby ni saya harap memang looking forward lah sebenarnya. Satu benda yang kata mungkin trending sekarang dan kita nak menceriakan lagi sukan rugby ni, bukan saja di Padang tetapi mungkin jaga secara online, dan kita harap benda ni akan menjadi satu benda yang bagus lah untuk memajukan dalam kemajuan sukan rugby ni. Macam-macam benda kita boleh buat sebenarnya. Dan ini salah satu benda yang saya rasa kita dah patut dah mulakan sekarang lah. Dah lama betulnya dah ada. Bukan kata dah lama, benda pun baru lagi. Right. Tapi satu benda yang bagus lah. Satu benda yang bagus supaya kita dapat meluahkan bukan kata perasaan lah, meluahkan idea membantu untuk memajukan sukan rugby lah.
Right, sebab saya pun memang pelibatan ni terlampau lama sebenarnya. Okey. Kita lanjut ini. Cik Yon ada sebut pasal pelibatan. Boleh Cik Yon cerita sedikit? Jangan lama sangat sebab awak dah lama. Banyak cerita. Jadi tentang mula-mula penglibatan dalam rugby, kemudian dan seterusnya. Okey, saya sebenarnya kalau nak ikutkan sejak sekolah lah. Kebetulan sekolah menengah sains Selangor ni adalah sukan utama dia adalah rugby. Saya masuk sekolah tu, saya pun baru kenal itulah sukan rugby. Baru kenal bola tu lah. Baru nampak bola lonjong. Cuma mungkin dalam keadaan masa tu badan saya saiz kecil lah. Dan lepas tu kebetulan pula ramai yang main rugby masa tu. Jadi peluang saya untuk masuk ke tim rugby tu memang agak kurang lah. Jadi saya lebih kepada main bola, mewakili sekolah, takraw, hoki, pingpong pun saya main, badminton pun saya pernah wakil sekolah. Tapi rugby ni memang bukan nak kata menjarakkan diri, sebab fokus dia training rugby ni almost every day. Memang saya tak boleh commit lah. Okey, tapi bila lepas sekolah, kita ada bekal-bekal pelajar lah, bekal-bekal pelajar yang senior saya mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia berkumpul. Dia panggil, kita call dulu sebagai Benteng Boys lah. Benteng Boys ni majoriti adalah player-player rugby masa sekolah dulu. Jadi saya join dengan dia orang. Tempat lepak lah tu. Tempat lepak, tempat nak berkumpul semula lah, bekas-bekas pelajar kan. Itulah kawan-kawan kita sejak sekolah sampai lepas sekolah. So dari situ saya mulalah belajar main rugby, pegang bola. Masa sekolah dulu pernah lah main juga, tapi interkelas sajalah. Sampai setakat tu saja. Tapi lepas tu more tu rugby je. Game-game lain tu dah almost saya dah tak main pun. Especially hoki lah tu, tak pegang hoki stick lah lepas sekolah. So dari situlah saya develop saya punya minat, saya punya penglibatan dengan sukan rugby ni lah. Kata apa, kalau ikutkan mula-mula tu memanglah jadi water boy je kan. Jadi orang suruhan, tak apa, pada saya itu give back saya kepada pasukan rugby SMA All Boys lah. Okay, so dari situlah saya groom myself, because nak main pun kebolehan masih kurang lagi masa mula-mula tu. More to manage the team, jadi water boy, jadi ball carrier, jadi pembasuh jersey. Alright. So anyway, saya masa tu Yon awak belajar di UTM Semarak. Ya, Gini. Saya belajar di UTM Semarak. Mungkin jadi senang lah, nak turun padang lah. Mudahlah saya nak menguruskan apa-apa pergerakan, walaupun masa tu naik bas. Tak ada motosikal, tak ada apa, tak ada. Naik bas, jalan kaki, bawa jersey daripada rumah, berjalan kaki ke Padang, especially dekat Padang. Masa tu training SML All Boys, training kat Padang Kelab Selangor. Dataran Sekarang ni Dataran Merdeka. Bukannya Kelab Selangor yang sekarang. Bukan. Jadi Padang Kelab Selangor yang di depan bangunan Sultan Bersama tu. Jadi tumpuan semua yang lalu situ. Memang jadi tumpuan lah. Jadi kita pun training sebenarnya bukanlah setakat training, sebab kita dapat masuk guna Padang pun dah lepas pukul 6. Jadi kita training sampai lepas maghrib. Sebab kebetulan ada lampu jalan. Jadi training bawah floodlight. Bawah bukan floodlight, bawah street light. Ya, bawah street light. Dan mandi, lepas training mandi pun dalam kolam kat tepi tu je. Air fountain tu. Okey. Okay. Tapi kita enjoy lah. Kita and then bila ada tournament kita participate dan sebagainya. Alhamdulillah kekal sampai sekarang lah. Kelab SMA All Boys tu kekal sampai sekarang. Itu pada saya satu achievement lah. Achievement yang memang orang tak boleh nak kata benda tu satu, walaupun kita participate dalam tournament, tak ada kejuaraan apa, tapi sustenance of the club itself daripada dulu sampai sekarang tak pernah putus. Almost every year kita participate. Ada tournament yang kita participate, maknanya itu satu kejayaan pada club. Jadi di antara permulaan yang betul-betul penglibatan Cik Yon dalam rugby ni ialah semasa kelab SMS All Boys lah. Ya. Jadi di situ awak terlibat dari segi pengurusan. Kita cakap tadi daripada water boy,
kit man dan sebagainya, dan lepas tu pelan-pelan naik jadi assistant manager dan eventually manager of the team lah. Yes. Kan? Jadi di situ the progression more of team management Betul. rather than player, sebab makin lama SMM All Boys ramai lah player-player yang dah keluar yang lebih ni, jadi your focus is more on team management. Tapi sambil tu adalah main dengan team lah. Ada lah sekali. Your forte ialah dalam touch rugby lah. Touch rugby tu because of ada one time bila saya main lepas injury tu, lutut saya tercabut. Lepas tu dia ngadi-ngadi nak main sangat. lepas tu main touch lah lepas tu. Tapi saya pernah lah juga mewakili Selangor. Dalam keadaan tidak sengaja. Tak ada player. Player tak available, so saya yang ada kat situ. Terpaksa mewakili Selangor lah. Saya main 2 game kot sebenarnya. Di Kota Baru, berlawan dengan pasukan Kelantan, menang sebagai top scorer. Dan kemudian lawan dengan Terengganu. Kira dalam profil tu pernah mewakili Selangor dalam rugby. Yes, betul. Piala Agong. Okay. So itu antara cerita yang orang tak tahulah. Okay. Jadi siapa kata Yon tak pernah main rugby, dia kena tengok main wakil Piala Agong Selangor lawan Kelantan dengan Terengganu, menang. Dalam tim yang menang dan skor. Okay, tu dia punya profil dia. Okay. Dan berterusan tadi Cik Yon ada mention pasal SMS All Boys yang tak ada menang, tapi saya rasa itu mungkin yang sekarang lah. Yang dulu at one time antara tahun 80-an 90-an memang SMS All Boys ni antara klub yang digeruni oleh klub-klub senior yang lain. Cuma sekarang ni keadaan dah berubah, but SMS All Boys masih lagi berada dalam rugby, dalam circle rugby. Ada tournament-tournament yang menang. Masalahnya baru ni Liga Alumni ke apa? Ya, Liga Alumni tu basically itu kita punya major tournament lah. Itu memang kita punya fokus. Kita tak lari lah, sebab Liga Alumni ni idea is different. Dia kita nak bagi balik pemain-pemain datang balik walaupun sebagai weekend warriors, but still to maintain dia punya I think from the very beginning of SMS All Boys tahun 77, it was not untuk nak menang sangat. Betul. The whole idea was getting together budak-budak yang especially budak-budak sekolah mengasan Selangor All Boys. Betul. Tapi later on it's open to anybody yang mana seronok main rugby. But the main concept ataupun attraction of the club is getting together budak-budak yang sehaluan ataupun ni. That's number one. Number two, sebagai sebuah klub rugby, antara klub rugby civilian atau klub rugby yang biasa ni yang paling lama lah. Betul. Tak ada clubhouse, tak ada padang, tak ada bangunan, tak ada sponsor, tapi masih hidup daripada tahun 77 sampai sekarang. Berapa puluh tahun tu? Dah hampir 50 tahun lah. Jadi I think that is one of the credit to whoever yang maintain the whole club lah, kan. Jadi pernah training dekat Padang Merbuk satu, tapi itu tak pernah training dekat Taman Tasik Perdana. Betul. Di celah pokok. Kita pun pernah training di Bandar Baru Sentul. Bandar Baru Sentul di belakang flat Bandar Baru Sentul. Betul. Jadi benda-benda gitulah. Jadi mana yang penting ialah kecekalan ataupun resilient. Resilient nak buat klub walaupun dalam apa-apa keadaan. Yes. Okey, lepas tu Yon lepas jaga SMS All Boys, awak dikenal pasti ataupun dimasukkan atau diminta masuk dalam pentadbiran rugby. Ya, betul. Saya bezakan pentadbiran rugby dengan pengurusan rugby. Pengurusan rugby ni is more on the team. Pentadbiran ni ialah administration. Maknanya dalam persatuan-persatuan
rugby terutama di negeri Selangor. Betul. Selangor Rugby Union atau KRS. Jadi boleh cerita sikit tentang penglibatan Cik Yon dalam KRS dulu. Okey. Saya mula mungkin pada tahun 86 kot. Masa tu SML Boys tengah di atas, di peringkat atas lah. Dan juga jadi ahli gabungan pada Selangor. Main ahli gabungan Selangor. Lepas tu saya mengurus, ketua memang saya mengurus pasukan SML Boys. Dan selepas tu saya diminta oleh arwah Adnan lah. Okay. Adnan ni adalah pengurus pasukan Selangor masa dia dengan Selangor Club, dan dia minta saya jadi penolong dia lah, dalam menguruskan pasukan rugby Selangor pada tahun 87. Dan kebetulan that year Selangor jadi juara Piala Agung. Okay. So selepas pada tu dia kata aku dah boleh serah kerja kat kau, dia kata. So saya pun kata belum lagi, saya baru lagi. Tak, kau boleh buat, you just buat saja. Saya pun kata okey lah, saya cubalah. So from there saya kata tak apalah, okey. Tu 87 tu tahun 87 selepas menang Piala Agung, dia propose dekat komiti Selangor untuk masukkan saya dalam Selangor Rugby Union lah. So saya pun okey lah. So saya pun dilantik sebagai penolong setiausaha sebenarnya. Penolong setiausaha di Persatuan Rugby Selangor. Dan from there kebetulan Persatuan Rugby Selangor diregistered pada tahun 90. Dan masa tu siapa presiden? Masa tu presiden dia adalah di antara federation dia antara Datuk Haji Wan Putih. Selepas pada Datuk Haji Wan Putih tu persatuan diregistered, dan saya pun dimintalah untuk take initiative. I think bersama dengan Tuan Haji kot, sama. Take initiative untuk register balik sebagai Persatuan Rugby Selangor yang terpaksa diletak nama 1990. Okay. So lepas pada tu kebetulan lah sebenarnya at that time pada 90 tu saya pun baru mula kerja kan, and then tengah baru lepas belajar kan. Kerja dengan Telekom. Lepas tu kebetulan saya tengah rajin menulis, rajin membuat paperwork dan sebagainya, dan orang lantik saya sebagai setiausaha. Saya kata bolehlah, saya cubalah kan. Without any zero knowledge sebenarnya. Tapi saya kata cuba je. Kalau tak faham, tak tahu, tanya orang. So benda ni saya more to try and error. Tapi whatever the thing yang saya nak buat tu, saya kena consult dengan presiden dulu lah. At that time mula-mula tu presiden adalah sekarang ni Datuk Sabri Ahmad Sabri Leban. Okay, dia lah yang buat macam ni. Saya ikutlah apa yang dia suruh buat. Dan selepas tu tukar dengan Tan Sri Megat Najmuddin, tukar dengan pelbagai orang. Berapa lama jadi setiausaha Selangor tu? Setiausaha Selangor, saya start jadi setiausaha pada tahun 91 saya. Mula tahun 91, selepas di-register balik tu. Sebab masa register, saya dilantik sebagai bendahari. Lepas tu tahun 91 ada election the next year tu, dilantik sebagai setiausaha, dan saya kekal sampai tahun awal tahun 2000. Lepas tu tahun 2000 punya election, saya dilantik jadi naib presiden. Naik pangkat lah. Lepas tu ada orang lain lah yang take over sebagai setiausaha, tapi dia pun tak bertahan lama. Dia kata dia tak boleh masuk, dia dah cuba, dia tak boleh. So dia serahkan balik setiausaha tu kepada saya. Jadi kali kedua jadi setiausaha sehinggalah tahun 2018 ada grup yang kata dia orang nak take over. Saya akan silakanlah, saya kata. Dah lama tunggu orang datang membantu kan. Sebab bukan nak kata saya tak boleh buat, tapi saya tak cukup tangan dah. I think we need some fresh people, new blood and new ideas to proceed. Awak kira mana awak dah carry the Persatuan Negeri Selangor tu dah berapa tahun dah? More than 30 years lah basically. Antara dia pun satu lagi setiausaha Persatuan
Kesatuan Rugby Selangor yang paling lama lah. Lebih kurang lah. Saya tak pernah ingat ada orang lagi lama lah. Dan sampai orang kata KRS tu adalah Kesatuan Rugby Suhaimi lah. Betul. Ni orang yang orang yang tak puas hati lah tu. Tak apa. Tak apa. Pada saya tenang je. Saya kerja sincere lah. Tak ada apa, sebab bila satu tahap tu mula-mula memang saya rasa benda tu di apa sebagai burden. Tapi bila sampai satu masa, saya rasa benda tu adalah tanggungjawab. Amanah yang diberikan oleh ahli gabungan, amanah yang diberi oleh diberi oleh rakan-rakan. Saya kena buat lah kan? Kalau saya tak sanggup, saya tinggalkan. Tapi saya rasa tak ada orang yang at that time, dengan kewangan tak ada, dengan apa tak ada orang yang sanggup. Even saya cuba groom a few people to take over pun tak boleh juga. Mungkin bertahan setahun, 2 tahun, lepas tu terpaksa mengenepikan diri sendiri. I think one of the main reason why orang lain tak boleh jalankan, ataupun bukan tak boleh jalankan, banyak aktiviti yang agak tersangkut because financial backing tu kurang lah masa tu. Ya, betul. Financial backing memang kurang. Dan saya pun at that time buat kerja tak payah fikir pasal duit. Fikir pasal benda tu jalan dulu. Duit tu kita cari kemudian. Okey. Lepas tu dalam keadaan dah lama mentadbirkan Kesatuan Rugby Selangor, of course dia menarik perhatian ahli-ahli gabungan lain dan juga pemimpin-pemimpin di Kesatuan Rugby Malaysia. Betul. Jadi kemudian Encik Yun pun telah dipanggil untuk masuk dalam MRU atau Kesatuan Rugby Malaysia. Boleh cerita sikit macam mana daripada Selangor State punya Rugby Administration masuk ke National Rugby Administration? Okey, pelibatan dengan MRU lah masa tu, Kesatuan Rugby KRM pada tahun, saya kata, because of course lah, Selangor is the main thing at that time. The main ahli gabungan. The main ahli gabungan MRU yang very aktif, right? Dengan sebab masa tu tak ada orang lain yang ada liga kecuali Kesatuan Rugby Selangor. So daripada mula-mula saya take over mengelolakan kejohanan rugby Selangor tu daripada Mr. Teng Mui, ada 2 kejohanan, ada 3 kejohanan. Liga Bo untuk Division 2, lepas tu Liga Anchor untuk Division 1, dan juga Guinness Cup untuk the top 8 daripada Liga Bo dan Liga ni kan. So daripada tahun 90 tu lah saya take charge mengelolakan kejohanan Liga Selangor sehinggalah ke tahun 2016. Tak pernah putus. Itu saya rasa satu kejayaan bagi saya lah. Walaupun benda tu dalam keadaan yang tak ada duit, tak ada apa, benda tu berterusan, tidak pernah putus. Daripada mula-mula tu saya bawa ada dalam saya kata dalam 12 tim saja kot yang participate pada tahun 90 tu, sehingga jadi 46 tim at one time. Jadi the most active kejohanan di Malaysia yang dikelolakan sampai kita ada 4 division dikelolakan oleh Selangor Rugby Union. Yes. Okay. So jadi bila ada bila satu masa tu ada konflik sikit lah, sebab because hanya Selangor saja yang organize tournament, jadi orang lain tak berkembang. Even kita punya participant pun ada yang daripada Perak, ada yang daripada Melaka, ada daripada Negeri Sembilan, daripada Kuala Lumpur. Masa tu betul ya, belum ada lah. Jadi saya rasa tapi kebetulan at that time pada tahun 93 tu, yang mana masa tu player-player yang kita groom di Selangor League ni tak nak main dengan Selangor sebab orang lain nak ambil, state lain nak ambil pelagong. Itu yang saya kena main tu. Player tak ada. Sampai tak ada player. Walaupun kejohanan tu paling banyak penyertaan, besar, paling ramai, tapi player-player Selangor ni telah diambil oleh orang lain. Jadi dah tinggal kat Selangor dah tak ada. Sebab masa tu negeri lain, ahli gabungan lain dia buat shortcut. Yes. Dia tak develop player pada peringkat negeri, tapi bila masuk kejohanan peringkat kebangsaan, dia ambil instant player, ambil daripada pemain-pemain daripada Liga Selangor. Betul. Okay. Jadi memanglah kita tak nafikan ada yang affiliate KL masa tu kan, macam Bengkulu Putra dan sebagainya, macam NS Wanderers yang affiliate dengan Negeri Sembilan. Memang dia will go back and play for their home state. Saya tak ada masalah on that part.
Tapi yang kelab-kelab lain ni, player daripada Cobra, player daripada Selangor, even SMF Obas sendiri pun ada orang ambil pergi main keluar. Saya kata, kalau bila nak jadi macam ni? So, what's happening lah masa tu. what's happening? Cacah merbah lah. Kita pergi balik kepada, kita go back to persatuan. So at that time Tan Sri Megat, dia decide, okay, kita keluarkan semua yang non-affiliates, daripada Selangor. Kita buat Selangor Leagues, untuk Selangor affiliate saja liga. Okay? So kita refresh balik lah. So yang Reset. kita reset balik. So bila kita reset tu hanya tinggal 15 tim sahaja yang betul-betul affiliate dengan Selangor. Ada Tola yang Hamposer, Black Hawk lah, Polis lah, semua tu. Tinggal 15 tim. Jadi daripada 15 tim tu kita buat balik lah. Daripada tahun 96 tu kita start balik all over again. Sehingga pada saya tinggalkan pada tahun 2014, 2015 tu dah jadi balik dekat 40 tim. So maknanya saya tengok pada situ kan, benda tu konsisten every year ada. Orang akan initiate buat tim. Dan kita pun galakkan dia orang participate, tak apa. Mungkin kita ada kecicilan dulu kan, main 7-8 game setahun. Lepas tu lama-lama dia akan grow balik lah. So tapi at the same time bila kita tolak keluar yang non-affiliate ni, kebetulan pula masa tu saya dah dalam MRU. Jadi soalan saya, bukan soalan saya. Saya kata penglibatan Encik Yon dalam MRU pula masa tu. Okey, dalam MRU ni saya dijemput sebab saya at that time, because Lingon League ni dah nampak besar. Okey. Jadi dia orang minta saya bantu MRU lah. Terutamanya dari segi publicity. Sebab masa tu coverage untuk Liga Selangor memang very, orang kata apa, memang very good lah. Right? Almost every day ada cerita dalam surat khabar. At least kawan-kawan yang NST, Mlemel, Harian Metro, apa lagi, apa je surat khabar. Mungkin masa tu kejohanan yang dikelolakan oleh Selangor Rugby Union ni lebih banyak, lebih exposure dan kawan-kawan reporter ni pun sonok datang sebab dia dalam orang KL. Dia nak dapat cerita pun senang. Dia turun Padang, petang tu dia boleh file in the story sambil dia pergi minum dekat Cobra Clubhouse dan sebagainya lah. Orang macam Mus, macam ni kan, geng-geng tu macam adalah a few reporter yang mana close to Selangor, jadi publicity tu lebih meluas. Saya pun memang very close dengan reporter at that time. Jadi masa tu tak ada social media pun. Jadi mereka minta saya masuk MRU untuk bantu pasal publicity lah. Okey. Jadi awak masuk dalam MRU pada tahun bila? Saya masuk, kalau ikutkan saya masuk join MRU pada tahun 92. 92 sebagai penolong setiausaha. Okey, masa tu setiausaha? Masa tu setiausaha adalah Tuan Haji Abdul Jalil. Arwah Jalil lah. Okey, jadi sebagai penolong setiausaha, dan bila masa naik pangkat jadi setiausaha agung pula. So dia kita sambung selepas. Okey. Okey, selamat kembali kepada episod yang ketiga Port Rugby bersama kita Encik M. Suhaimi Zainuddin Yon, mantan Setiausaha Agung Kesatuan Rugby Malaysia dan juga mantan Setiausaha Kesatuan Rugby Selangor. Okey, Yon, kita awak tengah cerita tadi pasal penglibatan awak di peringkat kebangsaan. Betul. Okey. Cuba boleh sambungkan lagi. Okey, saya tadi just nak ulang balik lah. Saya diminta lah untuk bantu MRU. Masa tu menggantikan sebab setiausaha kehormat pada ketika itu. Kontak saya kenal Abu. Saya kenali dengan kenal Abu. Dia meletak jawatan. Dan selepas itu diganti oleh Tuan Haji Jalil lah. Sebagai arwah Tuan Haji Jalil. Dan dia minta saya masuk sebagai penolong setiausaha. Tapi pemangku lah sebenarnya. Sebab dia tu masa tu semua jawatan dalam KRM adalah dipilih masa Mesyuarat Agung. Cuma saya officially saya masuk ke KRM pada tahun sebagai penolong setiausaha pada tahun 94. Tahun 94, masa tu presiden masih lagi arwah Datuk Zaman. Masa arwah Datuk Zaman.
So basically saya banyak membantu lah, especially dari segi sebagai publicity lah. Sebab dan juga menyediakan paperwork dan sebagainya. Even saya rasa bila saya masuk tu saya dikerah untuk menulis minit mesyuarat lah. Setiap minit mesyuarat, dan mengelolakan juga all the subcommittee dalam KRM yang mana sebelum tu tak function pun sebenarnya. Sebab dalam perlembagaan KRM, penolong setiausaha adalah setiausaha kepada setiap subcommittee. Jadi sepatutnya saya buat kerja tu, that's yang saya learn. So from there saya learn at higher level punya management, what it's all about. Dan even though walaupun knowledge pun masih kosong lagi masa tu kan, tapi kita try and error. Masa tu kita work together lah. Yes, I think we work together dengan Tuan Haji sebagai Saya pengarah pembangunan. Ya. Okay. Dan banyak juga benda yang kita groom daripada situ. So start pada itu, kebetulan tadi tu masa tahun 95 bila kita keluarkan affiliates yang non-affiliate daripada Liga Selangor. So mereka ni dah tak ada tournament nak main. Jadi dekat MRU kita mulakan NICC. National Interclub Competition tu kita mulakan itu supaya that all these people boleh main balik dalam satu kejohanan besar. So jadi ada platform lah untuk platform untuk mereka groom themselves. So tapi kita kenakan syarat. Setiap state yang nak hantar tim mesti buat tournament liga state sendiri. Betul. Kalau untuk sebagai kelayakan utama dia. Kalau tak ada liga state, kita tak bagi masuk. So for the first year tu kita ada 16 tim, and kita ambil daripada semua tu. Of course lah, at that time majority daripada Selangor lah, because that is the main team yang ada kat situ kan. And most of the team yang masuk tu pun memang yang daripada previous Liga Selangor, because that is the team yang aktif. So daripada NICC tu kita groom. Bila kita nampak ada gap, bila kita nampak ada gap antara yang first tier dengan second tier tu, kita wujudkan Liga Super, Super League, in which kita nampak this is the core players, core team yang bagus lah untuk main sesama dia. Jadi masa tu itulah kali permulaannya kejohanan peringkat kebangsaan yang terbuka kepada klub-klub. Sebelum tu hanya kejohanan peringkat kebangsaan bagi negeri saja. Piala Agong. Sebelum tu kita cuma ada Piala Agong, kita ada Under 23, kita pernah juga ada Under 21 sekejap. And then kalau kita pernah buat tender side Under 19. Itu semua menggunakan kelayakan daripada negeri. Daripada negeri. Ahli gabungan. Tetapi bila dalam tahun club base ni memang kita ada itulah Super League, dan kita continue juga NICC. So from time to time daripada champion dengan naib johan NICC kita promote naik ke Super League. Formatnya berubah-ubah mengikut kesesuaian keadaan, tetapi pada dasarnya ada dua kejohanan peringkat kebangsaan. Satu bagi ahli gabungan on state basis. Betul. Satu lagi club basis. Betul. Jadi maknanya masa kejohanan tu lebih lama untuk 15 aside. Betul. Okey. Sebab kita memikir masa tu game time untuk players. Sebab mereka perlukan banyak lagi game yang high performance, so that kita boleh dapat good player yang come out from that program. Bukan itu saja. Bila ada interclub national level competition, dia merangsangkan pembangunan klub-klub di negeri-negeri. Betul. Saya ingat lagi salah satu syarat ialah yang macam Cik Yun kata, mesti johan kepada johan atau naik johan state league. Jadi timbul soalan misalnya polis macam mana dia nak ada kejohanan, nak menentukan siapa johan. Begitu juga dengan armed forces. Jadi dengan keadaan itu dia terpaksa buatkan satu kejohanan. Betul. Misalnya armed forces dia buatkan kejohanan Liga ATM. ATM dulu, Liga ATM, sebab masa tu Black Hawk kata dia lagi bagus daripada JLJ. Betul. Jadi untuk menentukan siapa wakil armed forces, dia terpaksa buat satu kejohanan Liga Angkatan Tentera. Bukannya kemudian polis pula nak buat liga susah, dia buat dia punya intercontingent masa tu. Intercontingent, jadi kan walaupun tender side, sebagai permulaan dia boleh menentukan siapa yang layak mewakili PDRM. Jadi perkara ni yang membuat ataupun menjadi pemangkin bagi pembangunan. Dan sekarang ni kita tengok kejohanan dah bersepah-sepah lah.
semua ahli gabungan ada kejohanan sampai tak larat main lah. Betul. Tapi di peringkat KLM sekarang dah tak ada lagi kejohanan kebangsaan kelab. Itu yang jadi salah satu isu. Nanti kita akan cakap pasal Jadi itu salah satu isu dia sejak kebelakangan ni dah tak ada. Cuma hanya ada Piala Agong dan ada yang kejohanan lain lah. Tapi kita reserve that for kemudian sikit. Okey, boleh. Bukan kena episod kan lah. Banyak ada cerita pasal ini jadi isu besar sekarang. Okey, tak apa. Okey, Cik Yun teruskan lagi tentang perlibatan dalam MRU. So bila saya dah kata Ni seronok ni Interclub ni. terlibat dengan macam-macam perkara ni, so knowledge saya bertambah lah. Time to time I put my knowledge, I took my Cik Yun berkembang mengikut pengalaman yang pengalaman dapat. yang saya lalui lah. Memanglah ada di antara tu yang ada yang betul, decision yang betul, ada yang tak betul, tapi kita terpaksa go ahead lah. That's how human evolve. Forward. Okay. Apa mistake kita buat, kita betulkan. Okay. And jangan kita repeat benda yang sama lah. So Alhamdulillah saya ni diterima lah oleh masyarakat Rabi at that time. Dan bila tahun 2000 saya masih continue. Masa lepas pada Sukom 98 ada election MRU, saya rasa saya pun nak rehat lah sekejap kan. So saya keluar daripada MRU pada tahun 98 2000 tu. Tapi pada tahun 99, ujung 99, betul lah masa tu Datuk Presiden Datuk Talaat minta saya masuk balik MRU untuk manage the team. Okay, saya pun cakap dia tak apalah, saya tolong lah kan. So saya Jadi sebelum tu awak tak terlibat dengan team management. Saya terlibat. Tapi saya terlibat memang daripada mula saya masa tu pun saya dah terlibat. Even saya pernah terlibat dengan tim yang satu hari raya kena pergi ke Fiji. Yalah. Okey. Itu ialah sebahagian daripada persiapan untuk Sukom nanti. Sukan Commonwealth. Yes. Itu sebab masa tu kebetulan saya bujang. Jadi hari raya tu tak ada masalah pada saya lah untuk mengelolakan pasukan kebangsaan ni. So saya terlibat menjaga tu lah. Even daripada tahun 98 tu pun, daripada 94 tu bila saya masuk tu, dia orang dah minta saya jadi tengok-tengokkan tim lah, assist the team in term of dia punya keperluan dan sebagainya tu. Lepas tu tahun 94 95 ada tournament di Fiji 7 dia orang minta saya jadi pengurus lah untuk bawa tim pergi sana. Dengan itulah kita punya coach Alan Pearson. Pearson. Di antara tahun 93, 94 hingga 98 tu memang pasukan kebangsaan 7 kita banyak program sebab sebahagian daripada persiapan. Ya, betul. Memang banyak pergi kejohanan luar negara lah untuk equip them with the apa kata orang tu skill dan experience yang exposure dia. Yeah, that's right. Okay. So bila lepas 98 tu saya ada kata dia nak take over apa nama masuk dalam persatuan. Tak apa, saya give way je, tak ada masalah. Kalau orang dia nak masuk, silakanlah kan. Lepas tu 98 2000 tu dia minta balik pertama tu Datuk Talaat minta saya masuk untuk bantu tim lah sebenarnya untuk menjaga. Ya, lepas 98 Tasir Zaman dia withdraw. Jadi Datuk Talaat take over jadi presiden. Okay. So ujung 99 katanya. Jadi masa tu Jalil pun dah naik presiden kan? Yes. Dan itu setiausaha dia adalah Cik Manutan. Oh, okey. Yes. Masa tu Cik Manutan selepas pada Sukom dia masuk ke MRU jadi. Bukan dia masuk GM. Dah dia Setiausaha Kormat. Okey. Dan juga GM. Dia pegang. Oh, dia Setiausaha Agung dengan GM. Dengan GM dengan Setiausaha Agung dia pegang dua-dua at that time. So kebetulan itu pun kita baru wujudkan jawatan GM tu. Itu pun dah kemudian saya rasa. Bila tahun 2000 saya dimintalah oleh affiliates untuk ambil alih jawatan bertanding. Masa tu bertanding lah. Masa tu bertandingan lagi. Setiausaha Kormat. Setiausaha Kormat. So saya pun saya terima je lah kan. Kata pulanglah pada affiliate kalau nak pilih ke tak pilih kan. So kebetulan lah at that time sebenarnya saya menang tanpa bertanding. Sebab apa nama Cik Manutan di disqualified adalah isu dalam ini macam tu saya kata dalam episod pertama pemilihan MRU ni kalahkan pemilihan
politik. Ada macam-macam berlaku lah. Betul kan. So, saya pun dia interesting lah, very interesting. Terlibat pun benda tu. Dia orang lain ni lah kan. Saya pun okey lah, tak apa, saya terima je. Jadi menang tanpa bertanding. Menang tanpa bertanding. Okey, tahun 2000 menang tanpa bertanding dan presiden pun bertukar. Daripada Datuk Talaat tukar ke Tuan Haji Ali Jalil. Okey. So saya serve Tuan Haji Jalil sehingga itu pun masa tahun tu pun Datuk Talaat pun masa dalam Mesyuarat Agung dia tak ini. Bukan dia tak ini, dia ceritakan yang positif je. Okey. Lepas tu bila Tuan Haji Jalil, lepas tu the next election tu tukar pula lagi, saya kekal lah sebagai setiausaha kepada Presiden at that time Datuk Seri. bukan Datuk Datuk Seri Diraja. Diraja. Siapa Setiausaha Agung masa tu? Saya Yang menang election tu awak? Yes. Okey, jadi teruskan lagi lah. Saya teruskan lagi masa Syed Radlan. Okey, Datuk Seri. Lepas tu masa Datuk Seri jadi tu kebetulan at that time saya pergi berjumpa dengan Pesuruh Jaya Sukan masa tu Tan Sri Anik Omar. Anik Omar pula, Tan Sri Elias Omar. Okey, Tan Sri Elias Omar sebagai Pesuruh Jaya Sukan at that time sebelum diganti oleh Datuk Talaat. Okey. Dulu depan dia betulkan balik perlembagaan MRU. So dia advise kalau boleh setiausaha ni dipilih dilantik oleh Presiden. So, kita pun balik kepada MRU, propose dekat MRU, buat usul jawatan setiausaha dan bendahari dilantik oleh Presiden sebab in term of coordination lebih mudah. Dari segi pentadbiran tu lebih licin. Kita experience bila setiausaha dengan Presiden bertelagah, banyak kerja tak jalan. Yalah. So kita might as well Presiden lantik setiausaha dia dengan dia punya bendahari so that kerja lagi smooth lah. I think betul sebelum tu the idea of MRU ni setiausaha bendahari semua dilantik oleh ahli gabungan ni untuk konon-konon check and balance. Yes. Tapi apabila berlaku keadaan di mana pentadbiran tu terganggu oleh kerana tidak kemesraan antara beberapa pegawai tinggi persatuan. Betul. Jadi maknanya dia punya kebaikan dia juga. Betul. Jadi ada the issue about check and balance tu bukan datang daripada Setiausaha Agung. Dia patut datang daripada ahli gabungan dengan exco lain. Yes. Jadi tak ada jadi isu besar pun sebenarnya. memang tak ada isu besar pun. That's why kita rasa at that time kita rasa memang benda tu perlu ada. Lebih better lah. Okay. Sehingga sekarang lah. Okay, cuma mungkinlah yang dilantik tu kadang-kadang dia pun because kuasa dah tak ada sebenarnya. Kan? Tiba memang ikut arahan Presiden lah. Apa yang Presiden tu buat dia buat. So bila masa Datuk Seri Radlan tu saya pun usahakan untuk ubah perlembagaan dan alhamdulillah diluluskan. So bila the next election coming to the next election penolong setiausaha dengan bendahari dia dah lantik Presiden lah. Okay. Dia Setiausaha Agung dan penolong Setiausaha Agung kan? Setiausaha Agung penolong setiausaha saja, dia tak ada agung. Penolong setiausaha tak ada agung. Penolong Setiausaha Agung dan bendahari hormat. Okey. So yang ini 3 jawatan ni dilantik oleh Presiden. Okey. Selepas pada tu Datuk Seri Syed Radlan diganti oleh Datuk Mahyudin. Datuk Mahyudin. Jadi ramai Presiden dah tak ada. Dah memanglah. Nanti saya sambung benda tu. Okey, lepas tu bila masa Datuk Mahyudin ambil alih sebagai Presiden, dia melantik orang lain lah. Saya pun cakap dia bagi orang lain kan. Masa tu siapa dia lantik? Ramesh. Okey, Ramesh. Dia lantik Ramesh sebagai setiausaha. Jadi and then term pun dah berubah daripada 2 tahun election kepada 3 tahun. Okey. So bila term ni berubah, dia adalah apa sikit kan. Okey, lepas tu tapi saya dia minta jadi pengarah pembangunan. At that time masa Ramesh tu saya jadi pengarah pembangunan untuk prepare. Pengarah pembangunan dipilih oleh ahli gabungan kan? Dipilih dah. Dia sepatutnya pengarah pembangunan dipilih oleh ahli gabungan, tetapi during that Mesyuarat Agung tidak ada calon. Tak ada orang nak jadi pengarah. Orang nak jadi pengarah pembangunan. Jadi itu yang Datuk Mahyudin kata,
you take over lah sebagai pengarah pembangunan. So saya pun okey lah, saya masuk bagi MRU ni very interesting. Yes. Lepas tu bila dah sampai satu masa, bukanlah nak kata ada benda yang tak function lah dari pihak setiausaha. Lepas tu Datuk Mahidin minta saya take over balik lah sebagai setiausaha. So saya pun I think the last dan 3 tahun tu, tahun ke-3 tu, dia minta saya betulkan balik all those the next one is election kan. So banyak benda lah nak kena betulkan balik. Jadi masa tu tak ada masalah sebab pelantikan Setiausaha Agong dilantik oleh Presiden. Yes. Dia minta saya masuk balik sebagai setiausaha, saya pun okey lah, saya buat lah. Dan untuk the next report semua tu siap lengkap. The paperwork lah. Ada paperwork lah. The paperwork part kena siap untuk Mesyuarat Agung the next one, untuk pilih Presiden baru. Okay. So the next Presiden baru tu pun semua jalan dengan lancar, dan masa tu lah Datuk Amir, arwah Datuk Amir masuk sebagai Presiden. Dan sama juga dia pun tanya, dia tak tanya saya pun kan, dia kata tak apa, dia masa tu kebetulan ada grup-grup dia lantik saudara Nabil Ahmad Marzuki. Masa sebelum tu Nabil GM. Nabil masa tu GM. Okey. Tapi dia dilantik sebagai setiausaha. Tapi selepas tahun Nabil give up. Dia kata dia tak sanggup nak buat lah setiausaha tu. Jadi dia pun letak jawatan, dia pun dapat jawatan baru dekat balik ke negeri Kedah. So Datuk Amir pun call saya lah, minta tolong. Dia dah ni banyak kali jadi pasanggup lah ni. Dia minta tolong. Dia mana Cina apa? Cina buta. Dia kata apa tu? Dia kata dia dah tanya semua orang, dia kata kau seorang yang boleh buat benda ni. Saya pun kata okey lah, saya pun tak apalah, saya nak bantu. Which is actually testament pada awak punya kebolehan untuk menguruskan persatuan. Saya pun tak adalah macam tu kan, saya kata saya biasa je. Okey, so bila dia minta okey masa tu tak ada gaji kan? Tak ada gaji, memang tak ada gaji, tak pernah ada gaji pun. Tapi sekarang ada. Dia banyak sekarang setiausaha dapat gaji beribu-ribu. Alhamdulillah, bagus. Ni expire tu. Kena masuk balik aja. Awak dah pension, boleh masuk balik. Okey, tak apa. Kita teruskan. Bila apa tu dengan arwah Datuk Amir pun saya serve dah sampai tahun 2016. Ada next election tu, bila dah masa tu dah grup baru take over semua. Saya tak terlibat saya tak tahu, saya tak kisah. Saya sebenarnya saya tak tahu. Kalau ada orang take over, buatlah. Tak ada masalah pada saya, sebab saya buat kerja, orang suruh saya buat, saya buat. Tak ada masalah. Saya tak langsung. Bila awak tak jadi Setiausaha Agong, saya ganti awak. Oh, okey. Bukan saya nak pun. Sebenarnya betul juga. Saya tak nak. Tapi ada juga lepas tu sebenarnya. Bila Tuan Haji letak jawatan, ada orang tanya saya. Jadi bertanggung. Kalau masuk balik tak? Saya cakap, tak payahlah, bagilah orang lain. Sebab jawatan Setiausaha Agong ni, kebanyakan orang ni, either dia tak nak, ataupun dia buat sekejap, dia tak tahan. Betul. Dia tak tahan sebab dia tak tahu yang awak sebagai mantan Setiausaha Agong, saya pun sebagai mantan Setiausaha Agong, dia tak tahu pressure dia. Nak betulkan keadaan dalam keadaan orang macam lah. The pressure is very great. Saya tahulah. Saya jadi Setiausaha Agong pun saya pernah letak jawatan itu masuk balik. Betul tak? Jadi benda-benda. Jadi keadaan tu memang kalau siapa tak pernah jadi Setiausaha Agong MRU, dia tak tahu sebenarnya. Dia tak ada otoritas. Dia tak tahu pressure dia tanpa gaji. Tanpa gaji, pressure tapi tak ada kuasa. Pada saya kebetulan lah kan. Saya buat apa yang dia perlu dibuat. Okay. Kalau tak ada orang yang tak buat kerja, saya terpaksa cover lah. Kalau pengarah bangunan tak buat kerja, saya kena cover. Kalau pengarah kejohanan tak buat kerja, saya kena cover. So benda-benda macam ni kita menggunakan pengalaman kita. Dia sebagai Setiausaha Agong, dia nak menentukan benda berjalan elok. Dalam MRU, Kesatuan Republik Malaysia ni berjalan elok supaya apa aktiviti yang dirancangkan ni akan berjalan. Yes. Walaupun kadang-kadang bukan kerja Setiausaha Agong. Betul. Kerja orang lain. Betul. Tak apa. Bab tentang cerita Setiausaha Agong ni nanti kita boleh buat satu episod, kita cerita pasal tu je. Pengalaman Encik Yon sebagai Setiausaha Agong yang paling lama, 13 tahun. Saya yang 3 tahun, lebih kurang 3 tahun. Kita boleh share sebab masa Yon jadi Setiausaha Agong, saya pun ada juga terlibat secara langsung atau tak langsung. Betul. Because we are in a small circle tu. Cerita tu boleh berbuat kat luar tu. Okey, Cik Yon, kita sambung lagi cerita ataupun
detik-detik Encik Yon dalam sebagai Setiausaha Agung Okey. Kesatuan Rugby Malaysia atau Malaysia Rugby Union masa tu. Sebab saya tahu nama Malaysia Rugby Union ni ditukarkan kepada Malaysia Rugby pada zaman saya jadi Setiausaha Agung. That was in line dengan World Rugby punya tukar nama dan sebagainya. So just in line. Okey, boleh Cik Yon teruskan lagi. Okey, saya kalau ikutkan track rekod saya lah kan. Saya serve 6 orang presiden. Okay. Dah lama dah tua. Memang dah lama lah. Daripada Tan Sri Datuk Zaman Han sehinggalah kepada Datuk Sri Datuk Wira Amiruddin B. So 6 orang, daripada 6 tu 4 orang dah arwah. Okay. Jangan ingatkanlah. Jangan ingatkanlah, kita pun terasa tua ke. So semalam pun kebetulan saya jumpa adalah rakan-rakan kan. Dia kata ini apa, immortal. Okay, anyway, dalam ramai-ramai tu saya rasa Datuk Amir is one of yang very aggressive lah. Dia nak tengok rugby ni berkembang dan go to top level lah kan. Saya pun memang very support dia lah. Dia punya vision, dia punya ambitious, dia punya passion dia kuat lah. Dia passion dia memang very very high. Saya memang respect lah. That's why saya, bila dia minta saya bantu tu, saya kata tak apa Datuk, saya bantu apa yang boleh. Dia akan cubalah buat selagi mana yang boleh kan. Cari duit, all the thing. Memang nampak lah dia bersungguh-sungguh. Kadang-kadang pukul 3-4 pagi dia call saya, besok I'm prepare solat, ada sponsor nak bagi duit. Dia, tak apa, saya layan je lah. Itu yang masa dia tu, boleh kata saya tidur pukul 4-5 pagi lah. Macam dia lah. Pasal Datuk Amir dia tidur lewat. Dia tidur lewat. Jadi saya pun terpaksa layan. Tapi Alhamdulillah, everything goes fine lah. Dan apa program yang kita buat pun, kita nampak hasil dia. Right? Especially bila kita tengok pasukan rugby kebangsaan kita daripada Division 2 naik ke Division 1, lepas tu naik ke Premier. And from that apa program yang kita buat dekat bawah ni, kita nampak player kita duduk ke atas tu. And Alhamdulillah sampai sekarang kekal lah. Kita harap benda tu kekal lah. Tapi kita kena make sure lah yang program kat bawah ni boleh sustain untuk produce player at that level. I always use this analogy. Pasukan kebangsaan or whatever program yang kita buat dalam rugby, it's just like a relay punya game, match, relay punya run lah. Maknanya sampai masa the baton is passed to somebody else. Jadi masa Datuk Amir, dia dah bawa ke satu level, dan serahkan baton tu kepada Datuk Syarul untuk bawa ke atas lagi. Dan that should be the progression. Betul. Bukan saja 15 aside, Bunga Raya punya tim dan juga yang lain, dan whatever program lain lah. Macam program, bila ada program pembangunan dan sebagainya, macam saya kata masa Datuk Syarul punya time ada program NRDP. Betul. Masa zaman Datuk Amir belum ada lagi. Betul. Tapi dah ada mula GIR. Dah mula. Dah mula. Dah mula. Yes. Tapi belum baru peringkat awal lah. Yes, itu sebabnya dalam kempen Datuk Syarul masa dia bertanding lawan Datuk Amir, it was something yang Datuk Syarul offer diri dia untuk bawa rugby Malaysia ni ke satu tahap baru. Yes. It was never vindictive atau yang negatif punya campaigning whatever, because nak bawa ke atas. That I think I agree with you that Datuk Amir pun masa dia ambil alih daripada, sebelum tu dia ambil alih daripada Mahyudin. Datuk Mahyudin dia nak bawa ke depan. Dan nampaklah macam you kata, Bunga Raya 15 tu daripada Division 3 naik Division 2 naik Division 1. I think masa tahun tu kita pun dah masa tu pun kita dah start program SEA Games dan sebagainya. All the achievement yang SEA Games tu memang dah kita buat sebelum tu lagi. So that is why all this even Asia 7 Series pun, and the players yang kita groom tu daripada arwah Datuk Amir tu, kita nampak the progress dia dan achievement dia orang. I think that is one of the reason why dalam kita podcast ni kita nak bawa orang lama. Untuk tunjukkan the progression tu bukan instant. Betul. So untuk kita dalam Malaysia, rugby di Malaysia ni, it takes about 4-5 tahun or even longer to achieve. Tapi sekarang ni kita dah sampai satu level yang dalam episod 1 saya itu kita kata ke mana hala tuju tu. Dan I think later you can share also your thought on that. Okay. Alright.
So saya dalam masa saya jadi SU tu pun kan, adalah banyak tugasan lain yang pasal nak kena cover orang lain. Dan orang lain pun ramai yang tak sanggup nak buat. Manage the team itself. Sebab masa tu semua jenis sukarela. Semua sukarela. Semua buat kerja fisabilillah. Betul. Fisabilillah tu tak apa lagi kan. Tapi nak menanggung player tu satu hal. Masa tu dengan nak buat fisabilillah dengan tak ada dengan tak banyak Tak banyak lah. tak banyak sumber keuangan. Okey. Daripada saya sedang ada. Apa rezeki yang ada kita kongsi bersama. Habis kita. Saya pun pernah mengalami masa tu. Tak ada masalah pada saya lah. So far alhamdulillah rezeki tu ada je lah kan. Okay. So managing the team ni satu benda yang kita boleh learn juga sebenarnya. Okey, dari satu penglibatan pemain, dari komitmen pemain, dari segi pemain punya progress dan sebagainya. So kita tengok kalau national team masa mula-mula saya bawa dulu kan, especially the team Sukom punya preparation tu, kita nampak preparation need to be done properly, baru kita boleh nampak dia punya achievement yang bagus lah. Okay. Cuma masa tu kita tak ada sebab kebetulan macam Sukom ni kita cuma boleh pakai lokal saja. Okay. Because bila saya pertama kali saya tengok bawa national team keluar pergi ke except for the Sukom project ni memang different kan. Yang the next progress bila saya diminta jadi pengurus pasukan untuk Sukom 2002 di Manchester. So from there kita groom almost player baru lah. Almost all tu player baru. Sebab player lama dah sampai satu tahap yang agak dah kuat lah. Dia pun dah macam even kita panggil jugalah a few player lama tapi dia orang tak sanggup nak commit because of the training kan. Cuma yang kekal saya rasa Ujang seorang lah, Farid Rahman tu, dia seorang je yang sanggup untuk continue lah. Yang lain tu Cairan, Ridwan Chan, semua tu tarik diri halfway lah. Sebab memang komitmen dia memang saya faham komitmen dia orang tu. That's why most of the time most of the players yang masa tu kita group adalah budak universiti yang tengah peak, tengah naik kan? Tengah meningkat lah. And dia orangnya pemilihan dia pun sebenarnya kita dah buat earlier sebelum that. Masa tahun Sukma 98, Sukma 2000 kita dah identify a few of the players untuk kita tarik masuk ke situ. Bila sama macam template kita buat untuk Sukom 98 pun sama. Kita mula 93 dah mula kita identify talents. Okay. So masa tu kita almost saya buat sendiri je dah dulu kan. Dah lepas kebetulan bila Datuk Talak minta saya kata okey tak apa, saya akan cari player. So base saya itulah yang Sukma 98 dengan Sukma 2000. So saya dapat lebih kurang dalam 30 orang termasuk player-player lama. Bila kita panggil tu central training dan kita buat pemilihan sebagainya, kita drop sampai ke 16 orang dan kita kekalkan 16 lah untuk kita submit kepada Majlis Sukan Negara because dia orang akan masuk camp selama setahun lebih. Jadi masa tu so players yang kita kumpulkan tu kita panggil dan last tu kita dah sampai shortlisted sampai ke 16 orang. 16 orang ni dia akan berpusat di Majlis Sukan Negara dengan program podium program tu. So majoriti adalah pemain daripada level universiti budak-budak universiti yang mana dia orang pun terpaksa ni tahun 2002. Okay, similar pada 20 tahun kemudian pun lebih kurang sama dia punya template dia. Dia lebih kurang lah. Sebab I think bukan nak kata players kita ni satu, kita pun kena faham because rugby is not the main career dia kan. So kebanyakan yang boleh commit adalah budak-budak yang dekat college universiti lah. So kita pun and then kita pun tahu dia orang ni they have the means lah in term of training, in term of commitment, datang training dan sebagainya. Jadi kita tak lelah benda tu. Cuma bila at one time tu kita tengok satu benda yang kita tengok adalah dari segi sizing lah. Dari sizing dan juga kebolehan pemain-pemain lah. That's why bila masa kita start dengan Super League tu, kita dah ada Super League at that time. Kita continue balik dunia Super League ni, dia ada break sekejap. Dia ada break sekejap, lepas tu kita nampak benda tu adalah satu benda yang bagus. So kita continue dengan Super League balik so that kita dapat bekalan pemain-pemain yang high quality. Dari segi in term of presentation to the international level. That's why bila kita review balik the Super League, the second version tu, kita allow team to bawa masuk all these expatriate ke dalam pasukan masing-masing. Foreign players lah. Yeah, foreign players. Because kebetulan pula dalam World Rugby pun dia allow pemain-pemain foreign ni mewakili negara
yang mana dia aktif bermain selama lebih pada 3 tahun. Jadi kita absorb masuk a few, especially at that time kita ada Fijian lah, masuk ke dalam pasukan kebangsaan, supaya kita nampak benda ni jadi macam moral booster to the local players. So dia ada level of confidence. Sebab saya bawa tim, bila saya tengok, especially bila masa saya bawa first time player ke Hong Kong 7, player masuk dalam padang tu muka pucat. Nah, Sebab environment dia, sebab dengan dia punya situation at that time. Ada player yang dalam padang pegang bola pun tidak, tackle pun tidak, sebab dia macam gamam. Dia macam dalam orang katalah dia orang putih kata awestruck. dia macam, lepas tu bila tanya balik kenapa kau tak boleh, dia kata dia tak boleh main langsung. Dia macam nervous. Terperanjat terperanjat dengan environment sebagainya. So bila kita lepas pada tu, bila kita dah ada seorang dua Fijian dalam team, dah nampak berbeza. Player punya confidence dah naik. So that's why kita kata, bukanlah kata kita nak masukkan semua foreign player dalam tu, but it is just like a moral booster to the players lah. Jadi dia punya bagi confidence level tu naik sikit. That's why kita punya ranking pun naik slowly lah. Even selepas tu, bila kita dah ada that image yang Malaysia ni team kuat, so opponent pun bila jumpa Malaysia dia ada risau sikit, walaupun semua lokal sekarang ni kan. Jadi adalah dia punya, nampak dia punya impact kepada foreign player punya pelibatan dalam national team at that time lah. Okay. Syed, dia punya bottom line is actually langkah-langkah yang MRV ambil masa tu ialah untuk menaikkan confidence level. Yes, agreed. Kalau budak dah confident, dia main Apa pun boleh. Sebab sama lah, kita punya konsep player punya confidence level ni, kalau kita tahu dia bagus, sama lah macam budak sekolah pun kan. Budak form 5 lawan form 1 lah, dia form 1 ni tak bagus kan, dia kan, buat apa pun jadi kan. That is the thing, yang konsep yang sama lah kita bawa ke national team. Okay, so and then bila habis Sukan Commonwealth tu 2002, saya pun diminta sekali lagi sambung lagi untuk pergi ke Asia Tournament, Asia Sukan Asia di Busan. So lepas pada Sukan Bahasa tu pun saya pun rasa dah bagilah peluang orang lain pula. dah letih lah. Dah bukan letih, memang 2 tahun tu, bayangkan dalam 2 tahun tu 20 kali saya outing, pergi overseas, pergi program kan, sampai bertergabur juga lah hidup kan, dengan kerja. Alhamdulillah lah, kerja dengan Telekom ni banyak membantu saya lah. Baik penglibatan dengan Rabi ni kan, bos pun sporting, kerja pun okey, tak ada fatigue sangat dengan kerja harian sebagai kerja Telekom. So alhamdulillah benda tu banyak membantu saya lah. Okey, thanks to Telekom juga sebenarnya. Gaji jalan kan. Kau tidak cari kerja lain pening ke? Pening juga cari kerja lain kan. Okey, so selepas pada program tu, saya mau fokus dekat balik kepada KRM punya program. So kita redo balik yang Super League dan sebagainya tu. So kita nampak kita punya progress pasukan 15 kita, daripada situ naik daripada ranking dari Division 2 naik ke Division 1 dan naik ke Premier. World ranking pun naik lah masa tu. World ranking pun kita naik daripada 80 50 lebih rasanya, turun ke sampai 49 maksud saya, yang masa last saya jaga tu lah. Even the 7 team pun daripada ranking 12-18 naik ke top 8. Okay. So alhamdulillah lah benda, Top 8 Indonesia lah. Top 8 Indonesia. So benda ni yang kita nak tengok berterusan, walaupun apa pun. So dalam nak buat benda ni tu, kita kena tengok balik lah apa yang kita ada sebenarnya, yang kita dah buat sebelum ni. Macam-macam program kita buat kan kat bawah ni, punya NRDP masuk, GIR tu masuk apa semua kan. So kita nak tengok benda ni progress further. Okay, so kalau boleh kita consolidate semua sekali benda-benda program kat bawah ni, supaya inilah dia yang kita hasil yang sebelum ni kan. So kalau benda tu tak elok, kita touch up lah balik apa yang tak elok. Jangan kita biar, lepas tu kita tinggalkan. Kita rasa benda yang the future ni better, because benda yang kita nak sebenarnya, apa yang bila certain tournament, especially bila sekarang ni saya dengar kata Super League dah tak ada. Itu satu. Ni kita masuk dalam bab Super League lah ni. Boleh lah. Tanya mention tu, kita cerita pasal apa yang harapan Cik Yun sebagai seorang yang dah lama terlibat dalam
pentadbiran rugby, pengurusan rugby, apakah harapan Cik Yon untuk masa ke depan ni? Especially sekarang ni kita ada satu komiti baru yang baru dilantik. Okey. Jadi apa yang Cik Yon nampakkan, sebab sekarang komiti baru ni akan mentadbir rugby tanah air selama 4 tahun. 4 tahun dah sekarang? 4 tahun. Oh, Ha. dia dah ubah lagi Diikut konon-kononnya cycle Olimpik. Bukan cycle World Rugby. Dia ikut cycle Olimpik. Alasan dia, jadi kita boleh, yang itu boleh kita bincang lah. Tapi itulah kenyataannya sekarang. Term of office Exco sekarang ialah 4 tahun. Oh, Jadi lama tu. lama tu. Kalau silap dia damage tu. damage, allow damage. Kalau betul, bagus. Bagus. Okey, Cik Yon, tolong cuba Okey. Saya tengok sekarang ni lah, especially bila selepas daripada pandemik ni, kita dah lay off 2 tahun, almost 2 tahun lah tak ada langsung tournament kan. So player pun banyak yang dah lay off, tapi how to call them back? Right. Nombor satu, kita kena banyakkan tournament, especially at higher level. yang ni you're talking about fokus pada, you are focusing on the national team punya Dia persiapan. nak buat national team yang bagus, groundwork ni kena banyak. Betul. Dia tak boleh ke atas saja. Tiba-tiba jadi tiba-tiba jadi kat atas saja. okay. Dekat bawah ni still kena going on. Kalau boleh bigger, broader, lagi banyak variety. Apa yang kita nampak sekarang ni, okay, especially dekat peringkat sekolah, bukan nak kata mungkin sebab dulu kita introduce JR, kita ada NRDP dan sebagainya. So benda ni dia groom tau. Dia groom besar. Dah ramai lah. Dah ramai. Beribu-ribu. Kita tengok sekarang kan, bukan nak kata almost every state dah ada dia punya school base yang program rugby dekat sekolah. Macam Lebih teratur lah, lebih teratur. Selangor ada, KL pun unofficially dekat VI lah kan, basically yang kita tahu. Dikumpulkan semua pemain dekat VI tu. Sekarang pun even St. John pun dah naik dan sebagainya. Tak apa, it's good. Cuma sekarang ni kita tengok dekat peringkat sekolah dah benda tu dah mess, dah besar. Tapi dekat atas jadi kurang. Jadi ke mana player-player kat bawah ni nak pergi? Tujuan kita dulu bila kita buat tournament ni, kita nak groom. Macam contoh dulu kan Selangor kan. Daripada 16 tim sampai jadi 40 tim. Consistently kita jalan je, liga tu jalan, orang tahu ada tournament nak main, dia orang akan form team, dia akan involve. Sama juga macam kita dulu, saya berikan saudara Amir daripada Ansara tu create Liga Alumni. Okay, Liga Alumni ni daripada 6 tim sampai pernah jadi 14 tim. Jadi 20 lebih tim. And kita create salam untuk budak lepasan SPM daripada 16 tim jadi 54 tim nak participate. So because orang tahu ada tournament dia nak main, so people will come back to play. Bila kita tak ada tournament kat bawah atas ni, siapa yang nak involve lagi? Lepas tu budak-budak hilang. Dia main futsal, main bola. Dia drop out lah rugby punya konteks lah. Kita kena create something untuk dia come back. That's why kita still maintain Liga Alumni, kita still maintain Liga State ni, kita kena expand. Daripada sekarang macam Liga Selangor pun kan baru ni ada tinggal 16 tim. I think kita kena groom lagi. Banyak lagi tim. Dia Cik Yon punya komen ni, it goes back pada, saya masih ingat lagi, at one time World Rugby International Board, dia memperkenalkan konsep development through tournament. Yes, agree. Because without dalam rugby, without tournament, you cannot develop the sport. Betul. Jadi dekat Malaysia ni, kita kena banyakkan kejohanan. Betul. Bukan budak-budak ni pergi training petang-petang, berbulan-bulan tak ada tournament. Agree. That's the platform yang patut buat. Okey. Macam Cik Yon kata, di peringkat sekolah dah berlambak-lambak. Satu weekend misalnya ada 3-4 tournament merata tempat. Betul. Almost every weekend ni tournament banyak. Macam last weekend pun ada. Sebelum puasa, St. John ada buat tournament pre-Ramadan. Kemudian dekat Putrajaya buat tournament untuk under 11 dan sebagainya. Okey, di peringkat sampai kita kata sampai 18 tahun lah. Dah berlambak. Betul. Dan lelaki perempuan, even perempuan pun ada. Yes, agree. Okey. Now, what's next? Apa duit? So, what is your comment on that? Alright. So, duit ni sebenarnya bukanlah, memanglah keperluan, tapi bukanlah halangan sebenarnya. Ya. Tak ada duit ni bukan halangan. Sebab masa dulu
masa yang MRU sebelum ni lah, kita buat pun bukan ada duit pun. But there was one time AirAsia jadi main sponsor. Betul. AirAsia Super League or something like that. Yalah, yang sebelik. Tapi tak banyak pun Asia bagi. Yalah, betul. Kita kena fikir Bukan berjuta-juta lah kan. juta. Kita sebenarnya apa yang kita buat, bila kita ada program, orang akan datang sponsor. Okey. Memang kita keperluan duit kita hanya untuk manage benda tu saja. Kita bukan ada nak buat duit, nak untung ke apa, tak. The most important at that time, kita fikirkan kita nak bagi game time kepada pemain. Yep. So by all means kita carilah sponsor daripada mana-mana, bagi 10,000 ke 5,000 ke, kita ambil. So that kita make sure tournament kita berjalan sebaik mungkin. Okay, memenuhi keperluan apa yang perlu, apa yang kita perlukan dulu. Kita perlukan padang, kita perlukan medik, kita perlukan pengadil, kita perlukan all the support system supaya benda tu semua berjalan dengan lancar. And alhamdulillah sebenarnya jalan dengan okey je. Without money punya problem lah sebenarnya. Dia sebenarnya money tu ada problem, cuma sejak tahun 90-an kejohanan peringkat klub, kejohanan klub peringkat kebangsaan dapat dijalankan. Betul. Ada masa ada sponsor, ada masa tak ada sponsor. Di awal-awal penubuhan pengelolaan National Club tak ada major sponsor. Tak ada pun. Jalan elok. Ada satu masa saya ada prize money yang diberi tanpa major sponsor. Okay. Jadi persoalannya, kalau saya boleh interject, ialah kesungguhan Komiti. kesungguhan MR nak buat. Betul. Then everything will fall in place walaupun ada kengkangan. Sebab sentiasa MR punya program mesti ada kengkangan. Memang akan ada kengkangan, tapi kalau tak ada komitmen atau willpower, kehendak tu, kehendak lah sebenarnya. Kehendak memang tak akan jalan. Kalau buat keputusan atas sebab, bukan sebab, alasan duit tak ada, itu alasan sebenarnya. Betul. Saya agree tu. Dan ada orang-orang yang sanggup. Sebenarnya saya tahu, semasa saya jadi Sultan Agong pun ada syarikat-syarikat yang sanggup bantu menjadi sports marketing company untuk cari sponsor. Ada. Cuma keputusan tu kena datang daripada Exco. Yes, we want to do it, which is kebaikan dia semua tahu. Betul. Orang rugby semua tahu kebaikannya ada satu kejohanan platform untuk pemain peringkat antarabangsa lah, bukan pemain kebangsaan ataupun senior player kita mana-mana, untuk menonjolkan mendapat game time, kemahiran main di peringkat lebih tinggi. Yes. Okey. Jadi saya ada lagi nak komen pasal Super League ni. Dia kalau kita tengok in general sekarang ni masalah dia sustainable of the club tu satu hal lah. And then satu lagi pasal dulu masa kebetulan masa dulu kan kita ada program pendaftaran pemain. Okay. So tapi nampaknya sekarang ni pendaftaran pemain tu dah macam diabaikan. Langsung tak ada platform pemain berdaftar dengan mana-mana klub. Dia dah cacah mabah balik. Dah jadi cacah mabah. Pemain At one time dia cacah mabah. Betul tadi dicuba betulkan. Sekarang ni dah benda tu dah almost dah tak ada. Kan? Jadi ikut suka hati je nak main mana. Yes. Jadi sekarang ni kita kena betulkan balik all this, because bukan kata bila kita tengok apa yang menjadikan setiap persatuan tu bagus, progress dia bagus, sebab kita ada satu manual ataupun satu sistem yang kita guna pakai supaya benda tu nampak. Okey. Sekarang ni the basic thing lah sebenarnya, pendaftaran player tu kena kita kompulsorikan supaya kita tahu players kat mana pun is a club base. Okay, macam tadi kan, club base ataupun state base. Players is a club base, club affiliate dengan state. Itu kita punya structure di Malaysia. Kita standard club dengan state dengan national. So kat mana pun players kena register dengan club. Okay, tak kisahlah you suka tak suka, you kena follow that path. Okay, so now sekarang ni benda dah mudah. MR kena insist setiap player kena daftar dengan kelab daftar dengan state. So maknanya sekarang ni pakai Google Form je kan. Kita MR create satu platform,
untuk setiap player kena daftar. Dia dah list kan, okay, ni state dia, ni club bawah state ni, ini players, you daftar yourself and maintain yourself with that club throughout the whole season. Tak boleh sekejap pergi sana, sekejap pergi sini. So barulah kita nampak berapa banyak betul-betul player kita ada, berapa banyak player yang kita nak kena groom, berapa banyak player yang dah main players. Dan baru kita boleh buat development program yang sebetulnya sekarang ni masalah dia, kita dah buat program. Kita ada NADP, kita ada itu, kita buat development program. Apa program yang kita nak buat? Mana arah tujuan kita? Dia gini, saya nak betulkan sikit tu lah. Bila Cik Yun cakap development program tu, di peringkat 18 ke bawah tu dah ada, dah teratur. Tapi yang atas tu, bila dia orang dah habis sekolah, Yes, there is no proper system. betul. Yang itu kita kena Tu yang heran kan. Rugby di Malaysia ni dah main lebih kurang 100 tahun. lagi 3 tahun. Heran, dia start main tahun 1921. Dia lagi 2 tahun. MRU ditubuhkan tahun 1926. Okay. No, 1922. Dah 1922 tu game mula. Okey, tak apalah. Bukan, hampir 100 tahun lah. Okey. Jadi benda ni dah dibincang sepanjang ni. Yang hairannya, sekarang ni dah jadi cacamata berbalik. At one time there is a movement to betulkan. Tak kira lah, kadang-kadang ada orang complain, tapi whatever it is, there was an effort to start betulkan structure tournament. Macam tadi Cik Yun kata, kita kena faham structure di Malaysia ni mula daripada club. Betul. Club bergabung pada negeri, negeri bergabung pada kebangsaan. Yes. Masalah kita, saya juga menghadapi benda yang sama semasa saya Setu Zagong. Dekat club dengan state ni pun, club yang tiba-tiba ada nama. Buat nama club tapi tak berdaftar, tak ada proper semua tu. Dan yang hairannya, Persatuan Rugby Negeri ni boleh biarkan. Jadi it boils down balik pada pentadbiran di peringkat negeri. Itu satu hal lah. That's why kita pun tak nak. Because dia kena faham anything happen to the players during the tournament, bila dia participate dengan, dia mewakili kelab yang tak berdaftar ni, and dia tak dapat apa pun, insurans tak cover. Betul. Dia kena faham benda. Yang kedua, pernah berlaku dalam Super League tahun masa saya Setu Zagong, ada kelab yang bertanding tu pun yang bukan ahli gabungan negeri, yang tak berdaftar dengan Persuria Sukan. Jadi benda-benda ni pernah saya tegur dekat pengarah pertandingan. Kena buat. Tapi jadi it boils balik, ada pegawai-pegawai kita yang ambil attitude yang kata orang tu sambil lewa lah. Yes. Jadi benda ni kena betul. Kalau tak betulkan benda tu, balik ada cerita, kita susah nak develop player ikut. Macam tahun ni lah saya tengok pemain yang main dalam kejohanan yang terbaru, corporate Super League lah. Corporate Super League Corporate Super League. Pemain yang sama main nanti every tournament lain, pemain yang sama. Satu, of course, kita tak develop new players, atau new players tak diberi peluang. Betul. Itu yang kita concern sebenarnya. Yes. Jadi macam yang main dalam Corporate Super League ni, majority main dalam national team yang sedang berlatih. But are they the best group of players, talent yang kita nak bawa ke dalam kejohanan ARC nanti? Itu persoalan yang kita nak tengok nanti. Yalah. Mungkin kita akan tengok dia positif dan ada negatif, tapi the platform must be there. Macam Super League ni, one platform yang sepatutnya ada. Okey, Cik Yun, kita sambung sikit lagi sebelum kita mengakhiri podcast ini. Memang kita tahu kalau kita bercerita ni bukannya 5-6 jam, 2-3 hari pun tak habis. Okay. Biasalah tu duduk kat benteng dulu. Banyak cerita tiap hari duduk kat benteng pun boleh cerita kan. Okay. Anyway, kita cerita pasal at that senior level lah. Okay. Piala Agong, Super League dan sebagainya. Itu menjadi satu platform kita nak bagi peluang pada pemain-pemain senior atau pemain-pemain baru lepasan sekolah untuk develop dia punya skill dalam permainan rugby so that they can progress to the next stage, iaitu main untuk state, main untuk negara. Basically main untuk state dulu lah. Okay. Untuk dia orang untuk the selectors, the coaches nampak dia orang punya kebolehan. Betul. Okey. Isu yang sering timbul sekarang sebab
keadaan di Malaysia ni agak unik lah. Kalau ada satu player tu, dia nak main semua tim. Semua kejohanan dia nak masuk. Dia nak main. Disebabkan dorongan kewangan. Tak payah nak berselindung lah. Okey. Kalau kata badan tu larat, kadang seronok tu lain. Dia dah main bertahun-tahun, nak main semua tournament, dah senior player dan sebagainya, nak juga main tournament yang kecil-kecil pun, open tournament nak main. Sebab atas dorongan kewangan, which is tak salah sebenarnya. Sebab dalam era professionalism merata dunia ni, di Malaysia kita nak cerita pasal being professional. Ada main rugby ni dapat pulangan. Saya pernah jaga UPM sebagai technical director. Benda yang sama berlaku. Budak-budak ni dok kira. Turun training berapa allowance. Main game Selangor League, main National Club, berapa allowance dapat. Jadi wang ringgit tu dah jadi dorongan utama, tak seperti sebelum tu. Ada orang kata, tu cerita dulu. Sekarang ni hidup, semua harga barang naik. Nak sekarang ni lagi lah naik kan. Dengan SST menaik. Nah, jadi pressure tu memang ada. Tetapi macam mana pandangan Cik Yud yang dah lama ni, pernah organise tournament dan sebagainya, dalam ni, macam mana kita nak membendung sedikit lah. Nak bendung terus tak boleh. Tapi membendung sedikit supaya ada kata orang tu teratur daripada cacah merbak, daripada semua orang setiap tournament mungkin sama main. Okey. Tu yang berbalik pada saya punya tadi yang saya cakap. Actually kalau nak ikutkan, kita kena betulkan balik benda-benda ni. Sebab nampak dah memang out of control lah sebenarnya. Memang tak boleh. Bukan memang kita faham duit ni satu keperluan. Tapi duit ni tak sepatutnya menjadi halangan lah kepada patutnya. That is why dekat MR dia kena ada satu guideline kawalan kepada pergerakan pemain. Even dalam World Rugby pun, professional player macam mana sekalipun, kan, dia ada kawalan dia. Dia bukan boleh suka-suka hati dia pergi sana sini sepanjang masa. It's wrong. Benda ni salah dan kita tak perlu ikut pun. Tak kisahlah player kata dia tak ada duit. It's not about that. Kalau nak jadi profesional, pun dia profesional betul-betul. Kalau nak pergi tu dia ada club, kalau nak pergi main dia ada club, dia mesti ada dia punya atau cara dia, term and condition dia. Okey, ada dia punya. Kalau even nak pindah, protokol dia kena ada. Okay. Dia tak boleh suka hati hari ni saya nak main A, besok nak main B. Tak boleh. It's wrong. Konsep dia wrong. Satu, dari segi players tu sendiri, dia kena sedar, dia kena ada dia punya penjagaan diri dia sendiri. Right? Hari ni dia injured, dia akan balik ke mana? Okay, and then injury treatment dia siapa yang buat? Okay, saya nak interject sikit. Pernah berlaku semasa Rodney jadi head coach Malaysia. Okay. Dalam training, ada budak-budak Malaysia ni tiba-tiba pergi main satu kejohanan di Johor. Okay. Kecoh benda tu. Kita baru masuk coach daripada bekas All Black dan sebagainya. Dan coach tu terpaksa gantung pemain-pemain ni. Betul, agreed. Dia main bukannya main tim Malaysia pun. Dia main satu tim sebab dia dapat bayaran. Tak boleh. Benda tu salah. Pada saya benda tu salah. That is why sekarang ni kita kena adakan pendaftaran pemain ni. And pemain sepatutnya fix. Inilah kelab dia for that year yang dia register, yang dia agree nak main. Dia kalau dia nak pergi main dengan tim lain, don't allow. Kalau dia pergi main, dapat tangkap, gantung dia setahun, 2 tahun, let it be. So that dia sedar. Dia kena ada jawab dia sebagai pemain. Ini dia tak boleh suka hati. Tak kisahlah pasal duit orang nak bayar sejuta ke apa ke, is wrong. Dari segi konsep dia. Dia masalah dia sekarang ni, dia akan mengacau environment, ekosistem yang lain lah. So kita kena fix benda ni, and kita kena firm about all these things. Selagi kita tak ada guidelines, selagi kita tak firm pasal benda ni, sampai bila pun kita akan tengok bendanya macam-macam haywire dia. Okey, Cik Yun, kelab yang tak pernah berdaftar ada main. Saya nak touch sikit, nak interject sikit lah. Saya potong sikit lah. Jadi siapa yang sepatutnya bertanggungjawab untuk menguruskan tentang pergerakan pemain? Baru kena buat guideline lah. Jadi sama je kan macam World Rugby. World Rugby buat guideline untuk semua affiliate dia. And so kita sebagai main affiliate yang body yang kawal pergerakan rugby di Malaysia ni, MR lah. MR kena keluarkan all these guideline. Barulah affiliate kena ikut, barulah kelab kena ikut, barulah players akan ikut. Kalau tak ada MR punya guideline, so siapa yang dia nak ikut?
Selangor saja, katalah kelab sendiri buat pun kan, kelab aja, kelab tak bagi dia main, tak apa, dia main dengan tim lain, tak boleh. It's wrong. Konsep dia sekarang ni, players base dekat kelab to whatever yang rules by the club, dia kena ikut lah. Ni adalah salah satu daripada basis for pembangunan rugby Malaysia. Yes. Ni bukannya, this is not the only one, tapi salah satu basis untuk kita pergi ke depan. Sebab kalau tak ada ni memang kelanggar buat. Contohnya ginilah, satu negeri, selain kita ambil contoh satu negeri A, dia duk develop budak daripada umur 21 ke bawah. Bila budak tu dah bagus, tiba-tiba datang negeri di Pantai Timur. Saya tak nak nama kan. Pantai Timur, dia kena duit banyak. Dia beli player. Sampaikan Piala Agong first round pun habis beratus ribu. Sebab negeri yang develop ni, dia dah spend on development. Development orang tak nampak. Sebenarnya it cost money. Yes, agree. It cost money. Buat tournament, buat liga, bawa budak dia pergi tournament kecil. Ini budak-budak belum lagi terkenal. Memang ni, bila dia dah elok sikit, datang satu negeri yang kaya, dia beli player. Saya ada bukannya direct involvement, tapi saya tahu cerita ni berlaku. Dan bukan satu negeri, 2-3 negeri. Saya pun pernah berpengalaman ni. That's why ada one time Selangor tarik diri. Okay, disebabkan semua pemain yang Selangor base diambil oleh orang lain. Yes. So kita cakap dekat MR at that time lah, kata, why should Selangor participate dengan player yang tinggal tulang ikan, isi semua orang dah ambil. Kalau masuk tournament pun kena kitai berpuluh-puluh. Betul, orang kutuk Selangor. Apalah Selangor ni. Yes, agree. And then saya pun terpaksa spend duit juga. And walaupun masa tu didenda 5,000, tak apa, denda lah. Daripada 5,000 kena, daripada saya habis 40-50 ribu lagi. Betul. Untuk masuk 2-3 game saja. Lepas tu dengan dimalukan dengan tim lain, baik tak payah participate. Jadi tu saya kata balik cerita tadi, perkara ni memang tanggungjawab MRU. Bukan orang lain. Bukan saja kejohanan peringkat kebangsaan, tapi dia punya movement of players. Movement of players tu, benda tu ada dalam World Rugby punya guideline. Dia kena follow at least kurang-kurangnya. Kalau kita nak bawa masuk player daripada luar pun, daripada Fiji pun, kita kena dapat consent daripada Fiji Rugby Union. Kita tak boleh simply ambil player dia bawa masuk sini. Benda tu memang dah ada guideline daripada World Rugby. Sama juga kalau tim Malaysia nak pergi main kat luar, tournament yang bukannya internet bukan dari segi tournament World Rugby, tournament yang club open tournament pun kena minta kebenaran. Agreed. Itu dah memang ada guideline dia. Jadi maknanya benda yang sama, cuma dia punya template tu kena bincang lah. Betul. Jadi MRU kena duduk dengan saya duduk kat sana, benda tu dah ada. Manual yang saya buat tu semua dah ada dah guideline tu. Kenapa dia tak nak follow up? Kenapa tak nak ikut? Itu persoalan yang kita soalan cepumas kena tanya orang dalam MRU, kenapa tak nak buat? Itulah sebabnya. Bukanlah kata benda tu dah ada. Kalau benda ni tak berapa cantik, touch up lah balik, bagi cantik. Jangan tinggalkan langsung tak ambil tahu. Sebab benda ni adalah satu keperluan. Sebab benda ni dulu kita dah bincang secara menyeluruh. Kenapa kita perlu ada guideline ni? Kenapa kita perlu ada pendaftaran? Satu borang TP1. Borang TP1 tu hanya untuk pindah player. Yang in general dia ada manual dia. Macam mana nak organize tournament, apa format nak pakai, kalau 5 team macam mana, kalau 12 team macam mana. Benda-benda ni sebab bila kita buat sesuatu ada tujuan dia, bukan setakat nak buat saja. Apa guna kita buat tournament 10 side? Apa kita buat, kenapa kita nak buat 7 side? Kenapa kita nak buat 15? Each format of game tu ada tujuan dia. Jadi kita kena perlu ikut aja, guideline tu dah ada. Even dekat World Rugby pun ada semua benda-benda tu. Kita je copycat je mana yang elok. Ini kenapa kena dekat MPS je lah. Kat MPS je. Bukan kita buat sendiri pun, kita buat tu pun kita adjust dengan environment yang kita ada. Tapi sekarang ni macam sekarang ni, saya kuat bila saya tengok kan, di peringkat negeri ada program rugby masing-masing, tapi lepas pada tu senior level tak ada. So player-player yang katalah daripada contoh daripada sekarang ni kita tengok Johor, especially Johor. Pembangunan Johor. Pembangunan Johor tu memang saya tabik lah, bukan nak kata kan, memang saya tabik. Tapi selepas pada tu apa dia? Yes. Mana pergi pemain yang keluar daripada sekolah-sekolah yang projek sukan ni, ke mana dia orang pergi? So this is the thing yang club should take up, form the team.
Tapi nak form a team tu mesti ada tournament nak main. Siapa nak kena buat tournament dekat peringkat negeri? That is why kita go back, even dalam kita punya dulu manual tu pun kita dah sebut tanggungjawab negeri ini dia. You have to organize the tournament, you have to form a team untuk national tournament, under 19, under 23, under 21, Piala Agung, National 7. Itu tanggungjawab dia. Dia kena make sure benda tu jalan. Barulah dia layak dilantik, dia dipanggil sebagai Persatuan Rugby Negeri yang kawal pergerakan rugby dalam setiap negeri. Sama dah MR tanggungjawab dia mengelola kejohanan peringkat kebangsaan. Jadi somewhere along the line, kita boleh kata Malaysia Rugby ada state pun bertanggungjawab. Ya, ada tanggungjawab dia. Tidak memperkukuhkan perkara ni, membiarkan perkara ni berjalan, dan mereka kata orang tu are liable also for this cacah merbah ni. Betul. Dia tak boleh kata ni bukan tanggungjawab kita atau ni kerja orang lain. Sebab persatuan negeri dengan persatuan kebangsaan lah bertanggungjawab. Betul. Kan? They have to. And sekarang ni kita ada MR. MR ni siapa yang support dia? By end of the day nanti you akan tengok result dekat national team memang ke laut. Ya. Itu sebabnya bila benda ni berlaku, pada saya ahli gabungan lain kena mainkan peranan. Yes, kena main peranan. Jangan kata negeri dia kecil dan sebagainya. Sebab misalnya sekarang lah, even Perlis dah ada program di peringkat sekolah. Agree. Jadi dia Persatuan Rugby Perlis, contoh kena speak out. Kena speak out. Sebab dia belum lagi terkena player dia yang bagus, orang lain beli. Betul. Saya kata perkataan beli sebab memang sah-sah dia orang tu main. Dia kalau beli dari segi tu tak apa masalah dia sekarang ni. Okay, you talk about professionalism. Okay, A groom players, right? Lepas tu B ambil macam tu je. A tak dapat apa-apa pun. Betul. Salah lah the investment dia dah buat kat budak tu. Kalau betul lah, contoh dia katakan, okay, you nak ambil player daripada A, you bagilah dekat team A ni something. Okay, transfer fee ke apa? Transfer fee ke ataupun token ke. Okay, thank you. At least sekurang-kurangnya A ni boleh group player lain pun tak apa. Ini A duk spend duit, lepas tu you ambil macam tu je. Lepas tu bila yang jahat ni lagi pula, bila yang player yang dia ambil ni injured, dia akan balik ke mana? Dia tak akan pergi dekat A ni. Dia akan balik ke A. Betul. A ni yang kena tanggung dia pula lagi. Betul. Benda tu jadi sekarang. Itu yang jadi sekarang. Dia kalau injury tu yang mainnya tak apa. Ini injury yang melibatkan surgery dan sebagainya. Yes. Saya sendiri ada pengalaman tu. Betul. Sampai budak kena kita nak hantar hospital untuk buat surgery sampai 30-40 ribu. Ini yang benda yang kita talk about. Kita tak boleh, because kita tahu yang B ni ambil player just for that purpose saja. Lepas tu lantaklah kau. Dia bila buat itu akan timbul tuduhan. Tuduhan kata kita ni control player. Dia tak nampak bahawa benda ni sebenarnya nak membetulkan keadaan supaya apabila berlaku benda-benda yang tak sepatutnya berlaku, atau nak kawal keadaan tu. Dia sebenarnya there's no such thing as kata restriction nak control player. Yes, the union have the right to control the players. By all means, you suka tak suka, you want to get involved, this is the thing you have to follow. And national body is the one yang who supposed to control the players. Dia kena control lah. Dia tak boleh kata suka hati kau pergi mana. Tak boleh, it's wrong. It's not a national body kalau macam tu. So dalam erti kata lain, Cik Yun kata memang national body lah bertanggungjawab. Yes. The responsibility, anything happen dekat Malaysia dalam rugby ni, MR is the one yang responsible. So you have to bear with it lah. Kan sama juga macam World Rugby. World Rugby is the one yang control rugby in world. Kalau tak nak buat kerja tu, tanggungjawab tu, jangan masuk dalam. Jangan jadi exco lah. Betul. Okay. If you don't dare enough to decide all this, brave enough. Brave enough to do all these things, leave it. Jadi pemerhati. Sunuk kat tepi padang. Betul. Tak ada, bukan masalah tu. Benda ni kalau kita tak betul-betul firm, sampai bila pun you are going nowhere. Okay, maknanya tak ada hala tuju rugby Malaysia tak boleh mencapai maksimum pencapaian lah. Betul. Because perjalanan tu tak betul. Agree. Okay. Jadi itulah dia. On that note, itulah podcast kita mengikut pendapat Cik Yun kita. Setiausaha
Kesatuan Rugby Selangor yang paling lama, Bekas-bekas. bekas lah. Dan juga mantan lah dia panggil. Mantan Setiausaha Agong MRU atau sekarang ni Malaysian Rugby yang paling lama. Saya pun tak boleh pecahkan rekod dia. Saya 2 tahun setengah, dia 13 tahun sebagai Setiausaha Agong. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Jun sebab nak sharekan pandangan dan cerita-cerita lama dan sebagainya. Dan kita harap pada masa yang akan datang kita boleh menjemput Cik Yun untuk episod seterusnya, cerita-cerita yang tergantung sekarang ni. Okey, insyaAllah. Okay. Alright, on that note, Ini sentiasa berterima kasih lah, especially kepada rugby community yang banyak memberi sokongan sekarang ni. Cuma kita harap benda ni dapat berjalan dengan baik lah. Kita bukan nak benda jadi tak elok. Everybody nak benda jadi elok. So kalau boleh kita buat kerja dengan sincere lah, senang. ikhlas Ikhlas. Kita ikhlas buat kerja demi Rugby. demi Rugby. Mungkinlah involvement saya ni kadang-kadang secara terpaksa ataupun secara kebetulan, tapi bila dah saya involve, saya kena make sure benda tu berjalan elok lah. Right? Sama jugalah macam orang luar sana kan, even pembancuh air orang kata, even pemandu bas pun, okay? Dari segi konsep yang saya tahu, pemandu bas pun kalau boleh kita ajar dia what Rugby is all about, supaya dia faham. Dia kena sampai awal ke Padang, dia kena prepare diri dia, kena prepare bas dia. Jangan mengantuk. Jangan dia mengantuk. Alright, benda-benda ni semua, because benda tu everything in a circle. So everybody have to support each other so that kita go. Kita ambil pot pasal Rugby. Kita ambil Port pasal Rugby. Okay, thank you Port Rugby. Okay. All the best. Okay.